الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah ini memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pentadbir seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalan orang-orang yang Engkau memberi nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Suratul Fatihah ataupun surah Al-Fatihah ini adalah pembuka kepada lembaran Al-Quran yang mulia. Walaupun di sana ada ayat-ayat yang diturunkan lebih awal daripadanya, tetapi dari segi susunan Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun kitabnya dengan membuka kitabnya dengan Al-Fatihah. Di sana surah ayat-ayat yang berkenaan dengan awal, ayat awal. Yang pertama, ada setengah ulama mengatakan ayat yang pertama yang diturunkan ialah Suratul Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunlah dan berilah peringatan. Tetapi pendapat yang sahih adalah ayat yang pertama yang diturunkan ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Itulah Tuhan yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Apa keadaan pun, Suratul Fatihah adalah surah yang Allah Ta'ala mulakan Al-Quran dengannya. Didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim adalah permulaan bagi semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan sebelum Al-Quran. Sama ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa yang berlainan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala memilih untuk memulakan kitabnya dengan yang pertama Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Bismillah dengan nama Allah.
Dinamakan dia Al-Fatihah, pembuka. Dinamakan dia juga Ummul Kitab, ibu kepada Al-Kitab, kerana menurut Imam Bukhari dinamakan dia Ummul Kitab kerana dia adalah permulaan kepada kitab Al-Quran, dan dia juga adalah permulaan dalam solat. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan juga surat Al-Fatihah ni dengan surat Al-Hamd, Alhamdulillah, surat Al-Hamd. Dinamakan dia juga dengan As-Salah. Dinamakan juga Al-Quran dengan surah Asy-Syifa. Dinamakan surah Asy-Syifa. Al-Fatihah dinamakan dengan surah Asy-Syifa, penawar bagi segala penyakit. Kerana dalam hadis disebut Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli sam. Al-Quran, Fatihah ni, suratul Fatihah adalah penawar bagi semua penyakit. Dan di mana kita maklum bahawa dalam suratul Fatihah ini adalah apa-apa sahaja seorang tu dia nak ruqyah, dia nak berubat dengan menggunakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mestilah didahului dengan suratul Fatihah. Kerana suratul Fatihah ini adalah syifa, adalah penawar bagi segala penyakit. Dikisahkan bagaimana satu rombongan daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah singgah di satu perkampungan. Tetapi perkampungan ini penduduknya enggan menerima rombongan sahabat ini sebagai tetamu mereka. Penghulu mereka tak benarkan mereka bermalam di kampung tersebut, sehingga para sahabat ini terpaksa pergi jauh daripada sehingga ke hujung kampung dan bermalam di sana. Tiba-tiba di kalangan mereka ini, penghulu mereka ini telah ditakdirkan telah disengat oleh binatang berbisa. Ada setengahnya mengatakan dia tak disebut apakah nak binatang berbisa itu, tapi yang pasti penghulunya telah disengat oleh binatang berbisa sehingga dia sakit, tak boleh nak bangun. Lalu dia telah panggil orang pengamal perubatan di kalangan mereka untuk merawat dan mengubati penghulu mereka ini, tapi tidak sembuh juga. Lalu adalah cadangan di kalangan mereka supaya alangkah baiknya kalau di kalangan kamu ada yang pergi berjumpa dengan satu kumpulan yang bermalam di hujung kampung sana. Tanya mereka kalau di kalangan mereka ada orang yang boleh menjampi, orang-orang yang boleh merawat. Lalu wakil kepada penduduk kampung ini telah pergi berjumpa dengan kumpulan sahabat tadi dan bertanya, adakah di kalangan kamu orang yang boleh merawat? Lalu kerana penghulu kami ini kena sengat binatang yang berbisa. Lalu sahabat ini mengatakan, saya insya-Allah boleh merawat penghulu kamu itu. Tetapi sebagaimana kamu maklum bahawa kami telah datang, satu rombongan telah datang, kamu telah halau kami dan kamu telah tidak bersedia menerima kami. Saya boleh merawat dengan izin Allah Ta'ala penghulu kamu, tetapi dengan syarat kamu mestilah memberi upah kepada kami. Setelah bermesyuarat, mereka bersetuju untuk memberi upah. Lalu sahabat ini telah pergi berjumpa dengan dengan penghulu kampung tersebut dan telah merawat dengan membaca suratul Fatihah, dengan membaca Al-Fatihah daripada awal sampai ke akhir, sehingga penghulu tersebut telah bangun seolah-olah dia tidak pernah mengalami apa-apa penyakit sebelumnya. Ini adalah suratul Fatihah, suratul Syifa, sehingga akhirnya mereka bersetuju untuk memberi hadiah kepada sahabat ni satu kumpulan kambing yang kurang lebih berjumlah 30 ekor kambing. Ini adalah syifa. Ternyata bagi orang yang baca suratul Fatihah dengan yakin dan dengan ikhlas, dia adalah syifa, dia adalah penawar bagi segala penyakit. Sehingga apabila berita ni sampai, bila mereka nak terima kambing ni, sahabat ni mengatakan, kita tak boleh terima lagi, kita kena tanya sepatah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah boleh kita menerima hadiah daripada ini.
Bila sampai kepada Rasulullah panggil orang yang berubat ni, sahabat yang berubat ni, dan Rasulullah tanya, wa ma yudrika annaha ruqyah, daripada mana kamu tahu bahawa suratul Fatihah ini adalah surah untuk merawat penyakit. Di mana ada perkara-perkara yang sahabat buat tanpa didahului oleh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi akhirnya Rasulullah membenarkan perkara tersebut. Bukan semua perkara asalkan kita buat Rasulullah tak buat, bila kita buat menjadi bid'ah yang sesat. Tak. Di kalangan sahabat sendiri ada yang melakukannya ruqyah ini walaupun belum diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bertanya, wa ma yudrika anna ruqyah, daripada manakah kamu mengetahui surah Al-Fatihah ini adalah surah untuk merawat penyakit. Bagaimanapun Rasulullah telah membenarkan sahabat ini menerima hadiah tersebut, dan Rasulullah memakan sebahagian daripadanya. Surah Al-Fatihah dinamakan juga dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang sentiasa diulang-ulang. Dengan tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa surah Al-Fatihah adalah mengandungi 7 ayat. Dia dinamakan Sab'ul Masani dengan sebab dia sentiasa diulang-ulang dalam solat, sentiasa diulang-ulang setiap hari tanpa merasa jemu sedikit pun. Ini adalah mukjizat Al-Quran. Allah Ta'ala bagi kita ulang, walaupun banyak kali pun ulang baca Al-Fatihah, tapi tidak pernah kita rasa jemu. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa dia adalah 7 ayat. Cuma ulama khilaf tentang adakah Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripadanya ataupun tidak. Ini sahaja khilaf di kalangan ulama. Bagi ulama Syafi'i, bagi ulama Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, orang-orang yang bersetuju dengannya, mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim bukannya satu ayat daripada Fatihah. Mereka menganggap bahawa, maknanya di kalangan ulama tidak ada khilaf bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Al-Quran. Dalam surah An-Naml Allah Ta'ala menyebut bahawa Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada surah An-Naml, maknanya satu ayat daripada Al-Quran. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Cuma ulama khilaf adakah Bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Di kalangan ulama Hanafi menganggap Bismillahirrahmanirrahim adalah permulaan bagi semua surah. Dia bukannya satu ayat daripada Fatihah. Maknanya mereka memulakan Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mereka tetap menganggap Al-Fatihah adalah 7 ayat. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin, mereka akan berhenti dengan Suratal ladzina an'amta alaihim, itu satu ayat. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim ayat yang lain. Maknanya mereka tetap juga menganggap bahawa 7 ayat, cuma Bismillahirrahmanirrahim bukan satu ayat. Tetapi bagi mazhab Syafi'i, bahkan jumhur ulama termasuk Imam Malik, mazhab Ahmad, menganggap Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Cuma bezanya lagi adalah, adakah Bismillahirrahmanirrahim perlu dibaca dengan nyaring? Bagi mazhab kita Syafi'i, tetap dia adalah Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah, dan dinyaringkan bacaannya bila sembahyang tu nyaring. Sembahyang Isyak, sembahyang Subuh, sembahyang Jumaat, bila nyaring, baca nyaring. Tapi bagi setengah mazhab macam Imam Ahmad, dia memperlahankan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sembahyang, dalam sembahyang jahar ke sembahyang sir, diperlahankan bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah ini terlalu banyak fadailnya, banyak kelebihannya, sebagaimana yang antaranya yang kita telah sebut tadi, dan antaranya lagi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wada'ta jambaka 'ala al-firash wa qara'ta fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli syai'in illa al-maut. Apabila engkau meletak sahaja belakang engkau, lambung engkau, engkau meletakkan saja badan engkau di atas tilam, di atas hamparan engkau untuk tidur,
maka engkau membaca Al-Fatihah dan engkau membaca Qul huwallahu ahad, maka engkau terselamat daripada segala musibah melainkan maut. Ini adalah hadis yang sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada beberapa masail tentang Al-Fatihah ini. Adakah mesti dibaca surah Al-Fatihah di dalam solat? At-tasih fi salatihi, orang yang rosak, orang yang melakukan sembahyang dengan tersilap, tak betul. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah duduk dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba seorang sahabat datang dan bersalam dengan baginda dan sembahyang. Sembahyang 2 rakaat, datang lagi berjumpa, Rasulullah kata, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sembahyanglah kamu kerana kamu belum sembahyang. Dia pun pergi sembahyang dan dia datang bersalam dengan Rasulullah. Rasulullah kata, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sembahyanglah kamu kerana kamu belum lagi sembahyang. Lalu diminta supaya Rasulullah ajarlah kepada saya macam mana cara sembahyang yang betul. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk sembahyang, maka ucaplah takbir ratul ihram, kemudian summa qra' ma tayassara ma'aka minal Quran, kemudian bacalah apa-apa yang Quran yang mudah yang kamu hafal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut iqra' ma tayassara, bacalah apa yang mudah bagi kamu, dengan tidak ditentukan mesti baca Al-Fatihah. Ini adalah dalil Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, mengatakan tidak semestinya baca surat Al-Fatihah. Bacalah apa-apa ayat pun sah sembahyang. Pendapat yang kedua, mesti baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Tak sah sembahyang kalau tak baca Fatihah. Ini adalah pendapat jamhur, pendapat Baqiyatul A'immah, pendapat imam-imam yang lain yang terdiri daripada Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengatakan mesti baca Fatihah. Sama ada mesti baca Fatihah dalam sembahyang. Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Quran fahiya khidaj. Dalam hadis menyebut, sesiapa yang mengerjakan sembahyang lalu dia tidak membaca ummul Quran, maka sembahyangnya khidaj, naqis, ghairu tamam. Maknanya sembahyangnya cacat dan tidak sempurna. Ini menunjukkan bahawa Fatihah adalah wajib dibaca dalam sembahyang. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang, tidak sah sama sekali sembahyang bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adakah Al-Fatihah ini wajib dibaca oleh makmum? Apabila seorang itu sembahyang dengan berimam, adakah dia wajib membaca Al-Fatihah ataupun cukup dengan Fatihah yang dibaca oleh imam? Perkara yang pertama, kaum yang pertama mengatakan wajib ke atas makmum membaca Al-Fatihah sebagaimana wajib ke atas imam membaca Al-Fatihah. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, dan pendapat ini disokong oleh hadis-hadis yang kita telah baca tadi. Antaranya, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah sama sekali sembahyang orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa tidak wajib baca Fatihah, sama ada pada sembahyang jahar, pada sembahyang yang kuat bacaannya, ataupun pada sembahyang yang sir, tak wajib sama sekali sembahyang. Di mana berdasarkan kepada hadis yang dhaif. Ada hadis tapi hadis ini dhaif. Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah. Hadis ini ada hadis yang dhaif. Sesiapa yang mempunyai imam, maka bacaan imamnya adalah bacaan baginya. Jadi imam baca, dah tak perlu baca lagi dah. Ada pendapat yang ketiga mengatakan bahawa wajib baca Al-Fatihah bagi sembahyang sirri dan tidak wajib baca Fatihah bagi sembahyang jahri. Ini pendapat ini disokong oleh hadis Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu." Apabila sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti dengannya. Apabila dia mengucapkan takbiratul ihram, maka hendaklah kamu mengucapkan takbiratul ihram. Apabila dia membaca Al-Fatihah, maka hendaklah kamu diam. Ini menunjukkan bahawa tidak wajib ke atas makmum membaca Al-Fatihah
kalau imam membacanya dan makmum mendengarnya bagi sembahyang jahri. Pendapat ini dianggap lebih kuat. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap wajib baca Fatihah sama ada sembahyang jahri, sembahyang sirri, sama ada sembahyang seorang diri ataupun berimamkan. Ini adalah pendapat. Dan kita jangan berbalah dalam perkara khilafiah ini. Ini ada perkara khilafiah, perkara yang tak mungkin disepakati oleh ulama, dan khilaf ini adalah menjadi rahmat kepada seluruh alam. Dia adalah ada hikmahnya yang tersendiri. Dan sunat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika makan. Banyak keadaan kita disunatkan, dan semua keadaan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Apa-apa sahaja urusan yang baik, yang dibenarkan oleh syariat, yang kita tidak dahulukannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus keberkatan, tak ada berkat. Buat kerja apa pun tak baca bismillah, tidak ada keberkatan. Sunat baca bismillah, antaranya ketika makan. Nabi SAW berkata, ajar sahabat yang nak makan, sahabat yang kecil lagi, Rasulullah kata, kul bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dengan yang terdekat dengan kamu. Ini ada adab. Begitu juga kita disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk tandas, ketika nak masuk tandas, sunat kita baca bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baca bismillah dulu, kemudian baru. Kemudian begitu juga sunat kita baca bismillah ketika permulaan wudu. Bahkan setengah ulama mewajibkannya. Sebelum berwudu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La wudu'a, di mana hadis marfu' menyebut la wudu'a liman lam yazkur ismallahi ta'ala alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i sunat baca bismillah sebelum berwudu. Begitu juga sunat baca bismillah ketika seseorang itu ingin mendatangi isterinya. Seketika nak bersama dengan isteri, sunat baca bismillah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhlah syaitan daripada anak yang engkau kurniakan kepada kami. Di mana dah hadis menyebut sesiapa yang baca doa ini sebelum jima', sebelum dia bersama dengan isterinya, kalau ditakdirkan dia dapat anak, syaitan tidak akan dapat menyesatkannya dan memudaratkannya sedikit pun. Itulah antara perkara yang kita nak sebut, di mana di dalam Al-Fatihah ini ada kalimah Allah. Kalimah Allah dengan makna Al-Ma'bud. Allah adalah Tuhan yang layak disembah. Allah Ta'ala adalah Al-Mujir li jami'il khalaik an kullil madar. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang melindungi seluruh makhluk daripada segala kesusahan, segala perkara yang menyusahkan, di mana Allah Ta'ala menyebut wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Allah Ta'ala lah yang melindungi dan Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada sesiapa pun yang melindunginya. Allah Ta'ala adalah Al-Mun'im. Allah Ta'ala adalah pemberi nikmat. Allah Ta'ala menyebut wa ma bikum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa saja nikmat yang kamu peroleh, hakikatnya daripada Allah. Bukan dengan sebab bijak kita, dengan sebab pandai kita, dengan sebab kita kerja maka kita dapat duit, dapat rezeki. Tak. Hakikat segala-galanya adalah daripada Allah. Allah Ta'ala sebut benda ini dalam Al-Quran. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa saja nikmat yang kamu kecapi, yang kamu peroleh, hakikatnya daripada Allah. Allah Ta'ala adalah Al-Mut'im. Allah Ta'ala yang beri makan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah Ta'ala yang beri makan dan dia tidak perlu kepada orang untuk memberi makan kepadanya. Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala mujid. Allah Ta'ala yang mengadakan, menciptakan segala perkara. Kullum min indillah. Katakanlah semua perkara adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini kita dapat ambil intibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.